Jadi kita hasrat, inilah ruanglah peluang baik macam mana kita nak mengimarahkan masjid. Ekonomi masjid. Masjid ni bukan tempat untuk ibadah semata-mata. Bukan ibadah sebenarnya, bukan kuliah. Itu memang itu aktiviti yang penting. Satu lagi yang kita terlepas pandang kadang-kadang aktiviti berkaitan dengan macam mana kita meningkatkan imarah ekonomi tadi. Jadi ekonomi sekarang dikawal oleh pihak-pihak luar dan sebagainya, dan kita orang Muslim ni tidak participate, tidak bekerjasama dalam meningkatkan ekonomi kita sendiri. Jadi dengan adanya koperasi masjid, insya-Allah saya rasa insya-Allah dia akan menjana pendapatan mereka satu masa bila koperasi macam dulu koperasi sekolah peringkat awal memang sangat kurang dan juga tak sehebat. Sekarang dia ada 2,000 koperasi sekolah dah. Sekarang masjid daripada 210 koperasi masjid sekarang dia dah ada 500 dah. Lepas ni kalau ada 1,000, 2,000 koperasi masjid, bayangkanlah kekuatan orang Islam di situ. Dan saya lihat satu masa masjid sekarang ni kita tengok dia kutip dana-dana kan. Tabung masjid Jumaat, tabung Jumaat lah, tabung Ramadan, macam-macam tabung untuk asnaf dan sebagainya. Kita nampak masjid memerlukan bantuan kewangan. Jadi dengan adanya ada koperasi ni, insya-Allah koperasi dapat menjana pendapatan dan koperasi dapat sokong, support. Macam tahun-tahun lepas pun koperasi masjid saya pun kita buat program back to school contoh kan, untuk membantu anak-anak asnaf dapat beg sekolah, dapat pakaian sekolah, dapat kasut sekolah. Kita beri secara percuma. Angkasa dan bantu kita juga untuk memberi program untuk asnaf, anak-anak asnaf. Jadi bila menjelang persekolahan, jadi kita bagi keperluan-keperluan diorang. Jadi amat ni lah, ini program prihatin co-op care angkasa ya. Dan kita ada program-program manfaat pada zakat, daripada infak dan sebagainya. Angkasa ada satu bahagian syariah, dan kita ada makasa amanah dan sebagainya. Banyak dana-dana dapat disalur pada masjid. Tetapi angkasa punya ni kita salur melalui koperasi. Jadi mana-mana masjid yang tak ada koperasi rugi ya. Koperasi masjid saya pun alhamdulillah kita dapat tahun lepas dapat 10,000 daripada bajet daripada ni banyak. Jadi inilah peluang saya menyuruh pada semua masjid yang pihak Jabatan Agama Islam Negeri, JAID dan pihak JAKIM dan sebagainya. Marilah kita sama-sama dengan angkasa dan juga bersama dengan Suruhan Jara Komersial Malaysia dan Komersial Malaysia untuk kita macam mana kita nak mengimarahkan ekonomi ummah. InsyaAllah. Kalau kerjasama semua, saya ingat insyaAllah kita akan berjaya lah. Nampak dia punya hasil ni, insyaAllah. Mudah-mudahan. Besar peranan dan tanggungjawab kita juga lah, dan insyaAllah natijahnya juga, manfaatnya juga besar menerusi konsortium koperasi dan juga koperasi karya masjid yang dah dikongsikan Cik Asnan sebentar tadi. Kita ada kiranya otai juga ni. Cik Asnan pengerusi koperasi karya masjid-masjid Sarjana Utama, setiausaha kepada konsortium koperasi karya masjid Malaysia dan juga setiausaha eksekutif angkasa berkongsikan pandangan dan pengalaman beliau. Terima kasih Cik Asnan. Jumpa lagi insyaAllah. Sama-sama. Sama-sama Cik Azwan Pian. Baik, assalamualaikum. Jumpa lagi. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia segmen Mesra Koperasi kita hari ini, episod 11 dan di musim ke-5 bersama Angkasa. Ya betul. Dan pastinya perkongsian untuk Mesra Koperasi yang dibawakan oleh Angkasa tadi mengakhiri Warna Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 21 April 2021. Dan selepas ini Siti Rohani Surani akan bersama anda menerusi rancangan Aspirasi 10.2 bermula dengan rancangan Rahmatan lil Alamin. InsyaAllah hari ini Fadil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari akan sama-sama membincangkan tentang bab penampilan Nabi SAW dan fokusnya tentang pertuturan Nabi SAW ya. Dan untuk Warna Pagi jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bual bicara Mesra Koperasi itu tadi telah dibawakan eksklusif untuk anda oleh Angkatan Koperasi Kebahasaan Malaysia Berhad Angkasa. Layari www.angkasa.co.op atau hubungi bahagian komunikasi korporat Angkasa di talian 03-7800-7800 untuk maklumat lanjut. Baru tahu senang rupanya nak tambah saham Nasir. Aku pun nak senang juga. Tambah saham macam mana tu? Skim infak lil wakaf angkasa untuk saham akhirat. InsyaAllah ganjaran pahala berganda. Oh, dah lama berwakaf melalui skim infak lil wakaf angkasa. Bayar tunai, online atau potong gaji. RM1 pun boleh, asalkan ikhlas. Jom kita tambah saham lagi. Saham wakaf nilainya kecil, ganjaran besar dan manfaat berpanjangan. InsyaAllah. Hubungi skim infak lil wakaf angkasa 0378846767, WhatsApp 012-602-9655 atau layari www.angkasa.co.op. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM 10 pagi. Sejumlah 2,341 kes baru COVID-19 direkodkan dalam tempoh 24 jam semalam, meningkat berbanding 2,078 kes, menjadikan jumlah kumulatif jangkitan wabak COVID-19 setakat ini sebanyak 379,473 kes. Mengulas lanjut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nuri Syam Abdullah dalam laman Twitter rasmi beliau memaklumkan bahawa Sarawak terus merekodkan kes baru tertinggi iaitu 600 kes, diikuti Selangor 539, Kelantan 429, Kuala Lumpur 344 dan Johor 102. Mahtafiz Al-Quran wal Qiraat Pulai Condong Macang Kelantan dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan. PKPD bermula pada hari ini sehingga 4 Mei berikutan peningkatan kes wabak COVID-19 secara mendadak. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pelaksanaan PKPD di kawasan berkenaan dibuat setelah penilaian risiko dijalankan bersama pelbagai agensi dalam jawatankuasa teknikal PKP dan atas nasihat pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM apabila 97 kes positif direkodkan menerusi 243 ujian saringan. Akhir sekali, kadar pematuhan prosedur operasi Senat SOP di beberapa buah bazar Ramadan di negeri Terengganu belum mencapai tak memuaskan. Sehubungan itu, Pengerusi Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Dr. Alias Razak berkata pemantauan telah dilakukan di beberapa lokasi antaranya di Bazar Ramadan Batu Buruk Terengganu kerana kehadiran pengunjung terlalu ramai terutama selepas pada pukul 6.30 petang. Teruskan kesediaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berita seterusnya bakal kudara pada pukul 12.30 hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Aspirasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. وفي
kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di IKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak untuk anda semua. Daripada saya Sanini Siti Rohani Surani untuk 2 hari ini dan esok jadual lajak 10 pagi hingga 2 petang menerusi aspirasi. Dan kita akan bersama kejap lagi bersama kejap lagi dengan rahmatan lil alamin. Ustaz Rusdi kita dah get ready dah di talian Skype kita. Dan terima kasih tim Warna Pagi, semangat tu on air tu. Pian dan juga Hazwan yang dah pun bersama dengan anda. Dan kita akan berkongsi 4 jam ni ada macam-macam perkara, macam-macam info, segmen nak dikongsikan dengan anda. Dan terus setia bersama dengan kami. Dan kejap lagi untuk rahmatan lil alamin, tajuk kita penampilan pertuturan Rasulullah SAW. Macam mana tu? Kita dengarkan seketika nanti. Terus setia bersama dengan kami. Definisi hadis ialah aqwalun nabi. Yang pertama ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah wa af'alihi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah taqriratihi. Takrir ini ialah pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sifat fizikal Rasul dan orang juga yang soleh ini adalah orang yang melakukan ibadat, orang baik, dan belum tentu dia itu adalah orang alim. Dan orang alim, orang yang mempunyai ilmu, belum tentu dia ni kuat melakukan amal ibadat. Sebab itu jangan kita mengukur keilmuan seseorang itu dengan amal ibadat. Oh, dia ni sembahyang tahajud banyak, dia ni rajin bersedekah, dia selalu puasa sunat, maka kita pun mengatakan dia alim. Salah. Kerana kealiman seseorang itu bukan diukur dengan pakaian, bukan diukur dengan amal ibadahnya. Kerana amal ibadah itu adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan ilmu mesti kena amanah dengan. Dah faham hadis, baru dapat kita hayati dan praktikkannya. Ikuti segmen Mutiara Hadis setiap Jumaat jam 3.10 petang bersama Ustaz Bukhari Abdul Rahman. Mutiara Hadis memperkemas ibadah harian. Terima kasih untuk anda yang setia dengarkan Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kita mulakan tirai hari Rabu bulan puasa hari ini. Dah berapa Ramadan dah kita? 9 Ramadan kalau tak salah, betul? 9 Ramadan dah kita. Kita mulakan untuk pagi ini menerusi segmen Rahmatan lil Alamin bersama dengan tetamu tetapnya Ustaz Rusdi Ramli. Nak kena sebut tu Al-Jauhari, kata punya pemilik nama Ustaz Rusdi ya. Di talian Skype kita. Assalamualaikum Ustaz Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Siti? Semangat. Ramadan Mubarak untuk Ustaz Rusdi dan semua pendengar saya. Apapun terima kasih rakan saya Zainal Gani yang bantu untuk lancarkan video live pada pagi ini. Dan pendengar kita boleh dengar dan tonton di FB Live kami lah. Like kami di IKIM FM. Baik, bila sebut tentang syurga, dalam syurga penghuni pertamanya iaitu Nabi Muhammad SAW, syurga Firdaus ya. Semua kata nak berdampingan di sebelah Nabi, semua nak belaka kan. Kalau tak nak tu, orang cakap tak nak tu memang tak waras lah tu kan. Tapi ada banyak lah dia punya kriteria ataupun syarat-syaratnya untuk mendampingi Nabi. Tapi sebelum kita sebut pasal syurga apa semua tu ya, alam akhirat tu dia jauh lagi. Dunia ni tak habis lagi. Contohi dulu kepribadian Nabi SAW. Banyak aspek kan Ustaz. Jadi hari ini kita nak tengok sisi penampilan dari segi pertuturan Rasulullah SAW tu macam mana. Jadi di awal ni terus saja silakan Ustaz Rusdi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa amma ba'd. Pertama sekali terima kasih pada DJ Siti. Alhamdulillah. Sama. Lama kita tak bersama dalam konti dan kali ini diizinkan untuk kita sama-sama bersama dalam secara online insya-Allah. Dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah keluarkan kita, Allah bebaskan kita dari wabak penyakit COVID-19. Tapi sebenarnya sebagai usaha kita kena jaga SOP dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita berjaya memutuskan rantaian COVID-19 insya-Allah. Mudah-mudahan amin. Tak lupa juga ucapkan selamat berpuasa pada semua yang mengikuti kita di FB IKIM
FM dan juga FB Ustaz Rushdie Ramli Al-Jauhari. Mudah-mudahan semua diberikan kekuatan untuk beribadah dan memperbanyakkan amal ibadah dalam bulan yang penuh barakah ini, insya-Allah. Siti dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada pertemuan kita lepas, kita masih lagi daripada bulan 1 hari itu. Bila kontrak disambung untuk berkongsi lagi tentang perihal ataupun kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2021 ni saya fokus kepada penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah bicara daripada awal tentang fizikal Nabi, yang itu adalah penampilan dari sudut personality kita, bagaimana kita nak mencontohi Nabi SAW dari sudut personality-nya. Maksudnya Nabi SAW memiliki badan yang cantik, kemudian bagi Nabi SAW memiliki ialah tubuh badan yang menarik, dan itu juga rupanya suatu Allahumma salli alaihi suatu penampilan yang perlu dijaga oleh kita sebagai orang Islam. Sebab itu bila kita sebut bahawa Islam ni agama kebersihan, pertama sekali adalah kita mesti bersih. Okey. Yang kedua kita bincang pada pertemuan kita lepas adalah penampilan Nabi SAW dari sudut berwangi-wangian. Dan rupanya dari sudut psikologi, daripada kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan kalau kita rujuk pada hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata bahawa aku tidak pernah mencium bau yang lebih wangi daripada bau kasturi dan bau afar yang melebihi daripada peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita buat kesimpulan pada minggu lepas adalah Nabi SAW sendiri kalau tidak menggunakan minyak wangi pun baginda dah wangi dah. Dan bau peluh Nabi SAW lebih wangi daripada bau minyak wangi. Jadi kenapa Nabi SAW berwangi-wangian? Kenapa baginda SAW berwangi-wangian? Kita bincang ada 5 kebaikan minyak wangi ni. Yang pertama, minyak wangi ni adalah suatu bau yang keluar daripada syurga. Itu dalam hadis Nabi SAW disebut, "Idza u'tiya ahadukum ar-raihan fala yaruddu." Kalau diberikan kepada kamu wangian, jangan kamu tolak, fa inna kharaja minal jannah, sebab dia keluar sesuatu yang keluar daripada syurga. Yang kedua, minyak wangi ni simbolik kepada syurga, sebagaimana api yang Allah turun ke atas muka bumi ini simbolik kepada kepanasan api neraka. Jadi bau wangi adalah simbolik kepada syurga. Yang ketiga, orang berwangian akan didampingi oleh para malaikat. Yang keempat, secara tidak langsungnya orang yang busuk ini akan didampingi oleh syaitan lah. Jadi orang yang wangi tidak akan didampingi oleh syaitan. Syaitan akan jauh daripada orang yang bau wangi. Dan yang kelima, kebaikan dari sudut psikologi, kebaikan dari sudut kesihatan. Rupanya minyak wangi ni dia aromaterapi. Dia ada sesuatu yang boleh menyegarkan seseorang, sesuatu yang boleh menurunkan kadar stres seseorang, kan? Dan yang paling besar dari sudut psikologi rupanya dia mampu meningkatkan tahap keyakinan seseorang. Bagaimana? Kalau dia rasa badan dia berbau, dia akan menganggap orang yang sekeliling dia juga menghidu bau busuk badannya. Jadi secara tak langsung dia akan menjauhkan diri, secara tak langsung dia akan jadi macam mana dipanggil inferiority complex, maksudnya dia merendah diri tak kena pada tempatnya, dia cuba mengasingkan diri. Jadi orang yang bau wangi ni secara tak langsung dia akan meningkatkan level confident level ataupun meningkatkan tahap keyakinan seorang. Itu dari sudut psikologi. Itu rupanya inilah sebabnya baginda SAW mengenakan minyak wangi, walaupun kalau kita rujuk pada hadis yang disebut oleh Anas bin Malik tadi bahawa peluh Nabi SAW lebih wangi daripada minyak wangi. Jadi apa guna Nabi berwangi-wangi kan? Kalau peluhnya pun dah lebih wangi daripada minyak wangi, tak. Ini kebaikannya. So itu dari sudut penampilan Siti dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dari sudut penampilan ni, ini dipanggil personality psychology. Maksudnya dari sudut penampilan kita. Jadi rupanya penting. Yang berwangi-wangian ni penting. Jadi dia akan menggambarkan seorang tu bersih, seorang tu yang menjaga kebersihan. Dia bukan sekadar bersih, tapi menjaga kebersihan. Jadi dia sudah tu. Dan kita juga bicara tentang dia jaga hablum minallah, hablum minan nas. Dia tak nak orang terganggu dengan bau busuk badannya. Itu yang kita bicara pertemuan kita yang lepas. Hari ini, Siti dan sidang pendengar yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita masuk lagi sambung dalam bab penampilan ataupun personality yang kita boleh tiru daripada Nabi SAW. Kita melalui, kita berdasarkan kepada kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau kita nak pergi bab
akan bukan bercelari, tapi tidak ada penyusunan dari sudut kita nak sentuh dulu tentang personality, lepas ni kita mungkin nak sentuh tentang lifestyle Rasulullah SAW, bagaimana kehidupan Nabi SAW. Jadi Allah SWT, sebab itu kita, siapa yang ada kitab Syama'il Muhammadiyah boleh rujuk dalam bab 34, bab 34, bab kaifa kana kalamu Rasulullah SAW, bab pada menyatakan tentang bagaimana percakapan ataupun pertuturan Nabi SAW. Okey, Siti dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita lihat hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahawa Nabi SAW tidak pernah bercakap dengan cepat sebagaimana kamu semua bercakap. Jadi jangan bandingkan dengan orang yang bercakap ni ya Siti dan dengan rakan yang di luar sana nanti. Ustaz ni cakap Nabi SAW ni bercakap dengan pelan-pelan jelas satu persatu. Tapi Ustaz cakap tu kami laju lagi kan. Ustaz cakap kami laju lagi. Kadang-kadang kita nak ubah sesuatu tu dia makan masa sebenarnya. Tapi sebolehnya kita cuba mengikut Nabi SAW. Okay. Kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah bercakap dengan cepat sebagaimana kamu semua bercakap. Apabila Rasulullah bercakap, baginda akan bercakap dengan jelas dan terperinci. Dan orang yang duduk bersama baginda akan dapat menghafalnya ataupun dapat memahaminya. Dalam satu hadis yang lain juga, Anas bin Malik radhiyallahu an dia menyatakan bahawa Rasulullah SAW akan mengulangi perkataan baginda SAW sebanyak 3 kali agar pendengar dapat mengingatinya. Jadi secara tak langsung nanti kita bincang, adakah semua percakapan Nabi akan cakap 3 kali? Kita bincang tentang saya sebut dulu hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kemudian ada hadis daripada Hasan bin Ali radhiyallahu an, baginda SAW tidak bercakap pada perkara yang tidak ada keperluannya. Kemudian baginda akan memulakan dan mengakhiri perbicaraan dengan mengucapkan nama Allah. Baginda bercakap menggunakan hanya sedikit perkataan tetapi padat maknanya. Baginda sentiasa memuliakan nikmat walaupun sedikit dan sama sekali tidak pernah mencela apapun. Baginda tidak pernah mencela ataupun memuji makanan. Urusan dunia dan isinya tidak pernah menyebabkan baginda SAW marah. Jika kebenaran diabaikan, baginda tidak akan berdiam diri sehinggalah kebenaran itu ditegakkan. Baginda SAW tidak pernah marah dan tidak pernah memperjuangkan kepentingan peribadinya. Ketika menunjukkan sesuatu, baginda akan isyaratkan dengan kesemua tapak tangannya. Kita jadi penunjuk ataupun hormat sikit Melayu aja kita guna ibu jari. Jadi baginda SAW bila dia nak menunjukkan sesuatu, baginda akan menunjukkan dengan keseluruhan tapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu yang kita kena tiru tu. Kan? Kena tiru. Jadi tunjuk dengan semua jari. Sebab kata orang, ada pepatah Melayu, tunjuk lurus, kelingking berkait. Betul. Nampak orang tu kan? Satu lagi, kalau kita hina orang, kau ni bodoh apa gitu. Satu pada orang tu tapi 4 pada diri kita kan. Sebab tu jadi cara hormat. Okey, Nabi menunjukkan sesuatu dengan semua tapak tangan. Supaya apa? Ini sebagai tanda hormat. Masa kita sila jemput masuk, Tuhan masuk kan seluruh tangan. Jadi ini tanda hormat Nabi SAW pada para sahabat. Kalau mengisyaratkan sesuatu ataupun menunjuk sesuatu, baginda akan menggunakan semua tapak tangan baginda SAW. Okey, terus. Apabila baginda berbicara dan mengagumi sesuatu, baginda akan membolak-balikkan tapak tangannya. Membolak-balikkan tapak tangannya lah. Bercakap dengan penuh semangat ini tandanya. Kemudian baginda bercakap dengan menggunakan tangan untuk menjelaskan perkataan dan telapak tangan kanan memukul ke perut ibu jari tangan kiri. Bagi ibu jari tangan kiri, ni perutnya. Jadi dia akan sentiasa memukulkan. Ini mengisyaratkan bahawa baginda SAW ni dia bercakap dengan penuh semangat. Bukan bercakap dalam keadaan malas, bukan bercakap dalam keadaan sebab itu Nabi bila dia menggerakkan jarinya dan memukul-mukul ibu jari tangan kirinya, itu memberi isyarat bahawa Nabi bercakap dengan penuh semangat. Ketika marah, baginda berpaling dan mengalihkan wajahnya. Ketika gembira, baginda akan menundukkan pandangannya dan semua keadaan ketahui baginda SAW hanyalah senyuman sahaja. Dan gigi baginda SAW tampak seperti gugusan awan putih, iaitu putih bercahaya. Ini hadis yang berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkaitan dengan bentuk pertuturan Nabi SAW. Lepas ni kita akan bicara Siti dan sidang pendengar yang dimuliakan Allah SWT sekalian, apa rasional dari sudut psikologi, apa rasional dari sudut akhlak, apa rasional dari sudut
adat Melayu kita tentang pertuturan yang baik ni, insya-Allah. Jadi kita boleh berhenti rehat sebentar. Baik, kita nak rehat seketika, tapi sebelum tu bagi pendengar yang nak tanya soalan boleh hantar di dua platform yang kami sediakan. Yang pertama di WhatsApp Kunti 011299004004 ataupun cara kedua anda letakkan di sebelah video live Ustaz Rusdi, boleh tinggalkan soalan di ruangan komen di situ. Baik, kita nak rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Jadi teruskan setia bersama dengan kami. Selepas siaran kegemaran Radio IKIM, mana untuk mendengarnya? Lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Kita kembali bersama hari ini para pendengar. Jom kita tahu apa lagi pertuturan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita contohi. Sebab kadang mungkin orang semua tahu semua. Ada yang tahu sikit. Ni nak bagi tahu semua dan lepas tu kita cuba praktikkan sikit-sikit kan. Tak boleh semua, jangan tinggal semua kan Ustaz kan. Untuk untuk pendengar baru je dengarkan Radio IKIM menerusi segmen Rahmatan lil Alamin saat ini. Ustaz Rusdi di talian. Jom Ustaz sambung tentang pertuturan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni macam mana? Cakap selembut kapas ke macam mana, bisik-bisik ke? Yalah Nabi kan pernah sopan santun. Macam mana? Silakan. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita merujuk pada hadis yang saya baca di awal tadi tentang hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tentang Nabi SAW tidak bercakap seumpama kamu bercakap. Ni kisahnya para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana percakapan Nabi SAW. Lalu Aisyah kata,
ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hada. Sardakum bermaksud Nabi cakap dia tidak bersambung-sambung antara satu perkataan, satu ayat dengan satu ayat. Itu yang disebut. Okey. Jadi Nabi tak bercakap perkataan itu bersambung-sambung ataupun ayat dengan topik-topik itu bersambung-sambung. Walakin akan tetapi yatakallamu bi kalami bayyin wa faslin. Nabi bercakap jelas. Kemudian faslin ni satu persatu. Satu persatu. Kadang-kadang kita lihat ada orang bercakap macam berarti jagung ataupun orang cakap macam typewriter, typewriter. Ada anak-anak muda sekarang ni typewriter kenal ke tak? Dia macam typewriter kan? Laju sangat kan? Laju sangat tak? Nabi SAW kalau bercakap tidak bersambung-sambung percakapan Nabi SAW, tetapi kata Aisyah bila Nabi berkata-kata bayyin, jelas, wa faslin, satu persatu. Sehingga kan orang yang mendengar percakapan Nabi SAW boleh menghafaz setiap butiran, bukan kata-kata, setiap butiran huruf yang digunakan oleh Nabi SAW. Itulah cara kata-kata Nabi SAW. Kalau hadis yang kedua kita bincang tadi tu tentang ni, saya tertarik dengan satu kisah hadis ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 2. Bila turun ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kata ataupun Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suara kamu melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kamu bercakap kepadanya dengan jelas sebagaimana dengan keras sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian lain, supaya tidak luput pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyedari. Surah Al-Hujurat ayat 2. Kalau kita lihat kisah ni, bila turun ayat ni, dia ada kisah sebenarnya bila Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab, dia ada perselisihan sikit tentang pelantikan seorang ketua di kalangan satu kaum tu. Jadi Sayyidina Umar dengan pendapat dia dan Sayyidina Abu Bakar dengan pendapat dia. Nabi SAW ketika itu berada di hadapan Nabi SAW lah. Tapi ketika itu Nabi SAW pun tidak membuat keputusan. Jadi turun ayat ni, ya allazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu melebihi suara Nabi SAW. Sebab Nabi ni pertuturannya lembut, pertuturannya tidak meningking-ningking ataupun tidak meninggikan suara. Tapi sebab itu dia kata la tajharu lahu bil qawli, jangan kamu mengeraskan suara kamu seperti mana kamu mengeraskan suara kamu pada sahabat-sahabat kamu yang lain. Itu dia sebut ni. Bila turun ayat ni, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ni menjadi orang yang paling takut sekali, paling takut sekali. Jadi bila Sayyidina Umar berbicara ataupun berbual dengan Nabi SAW, sehingga kan Sayyidina Umar ni dia berbisik-bisik dengan Nabi SAW, dia berbisik sehingga mengeluarkan hanya bunyi angin je. Kan? Bunyi tu. Sehingga baginda Rasulullah meminta ini untuk mengulangi percakapannya sehingga banyak kali. Umar cakap kuat sikit, cakap kuat sikit. Tapi Sayyidina Umar ni punya takut ayat Quran ni ialah kena pada dia, maksudnya Allah SWT dia sangat takut bercakap sehingga dia berbisik-bisik dengan Nabi SAW. Itu kita lihat bagaimana akhlak seorang sahabat yang sangat takut bila turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala, takut ayat itu turun pada dia ataupun turun sekali lagi kerana dia. Jadi sebab itu dia bercakap dengan Nabi SAW. Allah buat dia bercakap dengan sangat lemah lembut sebenarnya, ataupun sehingga berbisik-bisik. Itu yang disebutkan. Sebenarnya kalau kita rujuk dari sudut psikologi, percakapan ni menunjukkan ketenangan seseorang. Kalau orang yang bercakap dia menyambung-nyambung perkataannya dengan menggunakan suara yang kuat, itu menggambarkan seorang yang ialah mempunyai kepribadian yang tidak tenang ataupun kalut, istilah kita panggil kalut. Jadi percakapan ini menggambarkan kepribadian kita sebenarnya. Yang seterusnya kalau kita bincang tentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Luqman, yang ini yang perintah Allah, waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul khamir. Kata bapa ataupun kata Luqman Hakim pada anaknya, ini nasihat dia. Betul Allah nukilkan kata-katanya dalam Al-Quran sebab satu nasihat yang baik. Dan waqsid fi masyika, sederhana
Jalaninlah langkahmu semasa berjalan, jangan berapa sangat. Kalau kita lihat, kita dah bincang tentang cara jalan Nabi SAW. Nabi berjalan laju seumpama menuruni anak bukit. Tetapi perjalanan Nabi SAW bukan orang yang tulang rambut. Nabi walaupun laju perjalanannya, tetap ada akhlak dalam perjalanannya. Ada akhlak dalam perjalanan. Okey. Kemudian, wa'udhu min sautik. Hendaklah kamu rendahkan suara kamu semasa berkata-kata. Inna antara aswati wa sautik. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ini adalah suara keldai. Kalau kita tahu macam ni, kuat suara dia kan, memecah kesunyian suara keldai. Apa yang dimaksudkan dengan inna antara aswati wa sautik khabir? Dia ada perangai seorang, iaitu LCT dan sedang pendengar untuk Allah SWT sekalian. Kalau dia bercakap, dia ni nak diambil perhatian. Maksudnya, kalau dia bercakap kuat tu, orang akan mengalihkan pandangan pada dia. Itu satu. Yang kedua, orang yang bercakap dengan kuat sengaja menguatkan suara adalah untuk memotong percakapan orang lain. Ini dua sifat yang tak baiklah. Pertama, cakap kuat-kuat untuk semua orang tengok dia. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia memotong percakapan. Dia bercakap kuat untuk memotong percakapan orang lain. Ini yang digambarkan oleh dalam Al-Quran bahawa seburuk-buruk suara itu adalah suara keldai. Suara keldai. Sebab kalau keldai berbunyi, dia akan memecah kesunyian. Akan kuat suaranya, seolah-olah dia menjerit sekuat hatinya. Kan, buat sekali hati. Jadi ini gambaran kepada orang yang memiliki suatu akhlak yang tidak baik, iaitu dia menguatkan suara untuk mendapat perhatian orang. Yang kedua, untuk memotong percakapan orang lain. Itu yang disebutkan tentang itu. Dan yang seterusnya, kalau kita rujuk tentang hadis yang pertama kita bincang tadi itu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW dia akan mengulang percakapannya 3 kali. Mengulang percakapan 3 kali, itu qila'anhu, untuk orang mudah memahaminya dan mengingatinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Bukhari. Jadi bukan semua percakapan Nabi ulang 3 kali. Jadi Nabi mengulang ikut kesesuaian. Kalau saya tanya, Siti nak ke mana? Saya nak pergi makan Ustaz, bulan Ramadan ni. Saya nak pergi makan Ustaz. Saya nak pergi makan Ustaz. Saya nak pergi makan Ustaz. Kalau kita lihat macam tu, macam buruk pula cara cakap. Betul. Ada benda boleh ulang, ada benda tak? Ya, betul. Sebab tu, kadang-kadang nama tuan siapa? Nama saya Rusdi. Nama saya Rusdi. Peliknya. Peliknya mana pasal ini kan? Ini CD rosak, tersangkut ke apa ke? Macam tadi kita bersiaran, tiba-tiba senyap kan? Allah alam apa masalah kita, tapi alhamdulillah dapat diatasi dengan terbaik oleh DJ Siti yang sangat bijaksana ni. Alhamdulillah kan? Jadi kalau semua percakapan diulang 3 kali, kita akan rasa peliklah. Jadi bagi Nabi SAW, bukan semua percakapan yang diulang 3 kali, tetapi mengikut kesesuaian. Terutamanya dalam bab Nabi menyampaikan hadis. Yang kedua, dalam bab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam bab baginda bila memberikan ataupun menjelaskan satu hukum hakam kepada para sahabat. Jadi baginda akan diulang 3 kali supaya sahabat dapat faham apa yang Nabi sampaikan. Yang kedua, dapat menghafaz apa yang Nabi perkatakan. Dia dapat mengingati, maksudnya dapat memikirkan secara mendalam apa yang Nabi sebut. Okey, itu yang disebut tentang itu. Okey. Kalau kita ambil daripada semua ini sebenarnya kan, dari sudut rasional akhlaknya, rasional akhlak kalau kita bicara kata-kata kita ni sebenarnya menggambarkan ketenangan kita. Kita ni orang yang tenang ke, orang yang kalut ke, orang yang macam mana. Sebab itu pertuturan kita ini menggambarkan kepribadian kita sebenarnya. Okay. Yang kedua, pertuturan kita ini melambangkan kredibiliti kita. Maksudnya keezahan kita. Jadi kalau kita bercakap menyambung percakapannya sehingga orang susah nak faham, sehingga orang nak faham, Allahumma salli ala Muhammad, sehingga orang susah nak faham, itu melambangkan kredibiliti kita. Kita ni jenis kita tak confident bila berkata-kata. Satu. Yang kedua, kita pun sebenarnya tidak menguasai apa yang kita perkatakan. Kita tidak menguasai apa yang kita perkatakan. Sebab itu orang yang bercakap cepat ini, dia kadang-kadang dia nak menutup kelemahan
kebodohan, maksudnya dia tidak menguasai apa yang diperkatakan. Saya nak respon sikit, Siti ada kata Ustaz macam mana bahasa logat negeri ni, ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang lembut. Dia sebenarnya dia ikut uruf lah. Maksudnya kadang-kadang di negeri tersebut bila gunakan bahasa ni memang pada mereka lembut, tapi bagi orang yang negeri lain kasar. Jadi sebenarnya bergantung kepada ini. Cuma bila kita bincang tentang cara percakapan kita, sama ada logat negeri ke ataupun ini memang logat bangsa kita bercakap style macam tu, style yang kasar, apa kata kita cuba ubah dan kita ikut cara Nabi SAW, bagaimana Nabi bercakap itu, bagaimana Nabi bercakap itu. Itu yang terbaiknya lah. Tapi dari sudut dia ada Siti dan sedang pendengar untuk Allah sekian, ada jenis orang yang bercakap memang macam menengking-nengking. Kalau saya dulu belajar di Mesir kan, orang Mesir memang cakap dia macam marah, sebenarnya tak marah, macam marah, tak marah. Allah lah, mungkin sebab suasana keadaan di Bandar Kahira tu yang bising, yang dengan bunyi horn keretanya, dengan kesesakannya, sehingga kalau orang bercakap semua akan cakap kuat. Kita mula-mula datang macam ingat kita marah, tapi bila kita faham apa yang dia nak sampaikan tu, tak marah sebenarnya. Budaya masyarakat dia tu macam tu. Ya, budaya masyarakat tu. Jadi kalau kita boleh, sebab tu Aisyah sebut tadi awal-awal bila sahabat tanya tentang bagaimana percakapan Nabi SAW, pertama sekali Aisyah kata Nabi berkata-kata tidak seperti mana kamu berkata-kata. Jadi kalau kita ambil daripada hadis ni bahawa kita kena ubah, kena ikut cara Nabi SAW. Kadang-kadang Siti, kita ada orang yang pendengarannya kurang, dia ada masalah pendengaran, dia cakap kuat, sebenarnya dia rasa dia cakap perlahan, tapi kerana ada masalah pendengaran dia cakap kuat. Jadi orang yang mendengar tu cakap marah kan ni. Jadi kita kena tahu situasi, kena tahu situasi. Macam di kampung saya ada seorang ni, dia bekas tentera, memang yang bahagian koman dia baris tu kan. Kalau dia cakap depan rumah, satu lorong dengar. Sebab dah terbiasa dengan menjerit untuk beri koman tu. Jadi beri koman tu lain, beri koman lain dan berbicara tu lain. Kalau kita terbaiknya, kalau kita ambil isyarat daripada hadis yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi, jangan kita bercakap seumpama macam kita cakap sekarang ni, kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita sambung. Okey, kita sambung untuk pusing yang ketiga. Soalan pun dah banyak ni Ustaz. Kita akan bacakan nanti sesempat yang mungkin. Jadi itu setia bersama dengan kami. Assalamualaikum. Saya Ustazah Isfadia, sahabat Meraih dan Perancangan Kewajiban Harta Buku. Sesiapa yang memakan berbuka pada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Assalamualaikum Kak Ma. Waalaikumsalam Ai. Masuklah. Ni semua barang kelengkapan rumah dan produk penjagaan diri Al-Ulum yang Kak Ma pesan. Susah-susah tak sampai ke rumah. Kenapa tak post je? Kak Ma kan minta saya terangkan. Lagipun dah lama tak jumpa. Baru tahu Kak Ma pelanggan setia Al-Ulum. Kak Ma memang guna semua produk Al-Ulum ni. Dari pencuci lantai, pencuci pinggan, produk makanan, barangan dapur, kicap, sos, serbuk rempah, susu, kopi, madu ni. Hei, semualah. Ya, ni jus, paste makanan, kudap-kudap. Semua produk Al-Ulum ni saya bawa, tak ada yang tertinggal. Okey Ain, yang ni Kak Ma baru nak cuba tau. Yang ini kegunaan harian, memang menjadi pilihan. Okey, pembersih pakaian dan pelembut fabrik ni ada bau bunga-bunga tau. Memang menyegarkan. Pencuci pinggan ni pula ada ekstrak lemon, apple dengan aloe vera. Pencuci lantai pun ada banyak pilihan. Wah, lepas ni lebih bersih, berkilat dan terasa segarlah rumah Kak Ma. Sebab itulah Kak Ma suka
semua produk Al-Ulum ni unik. Produk muslim dan halal itu yang penting. Ya, Ain pun suka. Istimewanya produk Al-Ulum ni semua menggunakan ekstrak bahan-bahan alami seperti tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Oh, termasuklah produk pencuci pinggan lantai baju yang Kak gunakan tu ke? Uish, memang berkualiti sangatlah Kak. Mau puas hati. Alhamdulillah. Kalau macam tu, bolehlah bagi tahu dengan kenalan Kak Mak. Sekarang semua boleh beli secara atas talian je. Nak jadi ejen, stokis dan pengedar pun boleh. Kak Mak tahu, di FB Al-Ulum Sdn Bhd kan? Shopee pun ada Al-Ulum Official Store. Hebat kakak saya. Okey, saya balik dulu. Jangan lupa Al-Ulum. Assalamualaikum. Al-Ulum, produk muslim dan halal dapatkan di Shopee, FB dan IG Al-Ulum Official Store atau hubungi 012-253-6558 dan 019-563-0737. Kembali kita saat ini para pendengar untuk pusingan ketiga bersama menerusi segmen Rahmat dan Lil Alamin, sambung tentang pertuturan Nabi SAW. Silakan Ustaz Rusdi. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey. Selain daripada yang kita bincang tadi tentang rasional akhlak, dia menggambarkan ketenangan seorang, yang kedua menunjukkan kredibiliti seorang, yang ketiganya adalah dia pesan Nabi SAW kepada kita semua. Siapa yang banyak bercakap, banyaklah kesalahannya. Siapa yang banyak kesalahannya, maka banyaklah dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, maka api nerakalah yang paling layak untuk dirinya. Hadis riwayat Baihaqi. Bermaksud bahawa kita ni banyak bercakap, banyak dosa. Banyak bercakap, banyak dosa. Sebab itu kalau kita rujuk dalam ayat Allah, dalam hadis Nabi SAW disebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah dengan perkataan yang baik ataupun diam. Maksudnya kalau tak ada apa-apa nak cakap, diam. Sebab itu hadis yang kita bincang daripada Hasan bin Ali tadi, dia menggambarkan bahawa Nabi SAW akan berkata-kata pada perkara yang menjadi keperluan bagi Nabi SAW. Kalau tak, baginda lebih banyak berdiam. Lebih banyak berdiam. Jadi ini dari sudut rasional akhlak. Dari sudut rasional psikologi, rupanya orang yang bercakap laju ni, ini kita kena hindarkan. Orang yang bercakap laju, dia berusaha mengikuti pemikiran mereka sendiri. Jadi orang yang bercakap laju ni, dia berusaha untuk mengikuti pemikiran mereka sendiri. Yang cenderung berfikir ketika mereka bercakap daripada berfikir sebelum mereka bercakap. Jadi, orang yang bercakap laju ni, dia sambil bercakap sambil fikir. Itu yang banyak kesalahan dia. Sepatutnya kita adalah berfikir sebelum bercakap. Berfikir sebelum bercakap untuk mengelakkan daripada kesalahan dalam kata-kata. Jadi rupa-rupanya dari sudut psikologi, orang yang bercakap laju, bercakap dengan laju, bersambung-sambung perkataannya dari kan, waktu bercakap dengan kuat, dia biasanya mengikut pemikiran mereka sendiri, iaitu mereka berfikir ketika mereka bercakap. Yang kedua, dari sudut psikologi, sebilangan individu yang bercakap dengan cepat ni kerana mereka nak menutup gugupan mereka dan gelisah mereka. Sebab itu orang yang bercakap laju dan kuat ni kerana mereka nak menutup rasa gugup dan gelisah. Rasa gugup dan gelisah. Sebab itu mereka ni tidak memikirkan apa yang mereka cakap. Mereka ni apa yang saja terkeluar daripada mulut tu supaya dan cepat habis. Satu, yang kedua, supaya menutup dia punya kegugupan dia tu. Gugup, rasa gugup. Yang ketiga, dari sudut psikologi, rupanya bila kita bercakap dengan cara percakapan laju ni, dari sudut psikologi dia ada ilmu untuk membaca pemikiran orang lain kan. Jadi bersuara lantang, cakap kuat pula, mungkin merasakan tekanan berterusan untuk bercakap dengan cepat dan segera bercakap. Okey, untuk mendapatkan berita dan mendapatkan perhatian. Jadi orang yang bersuara lantang, cakap kuat ni, dia merasakan tekanan berterusan untuk bercakap. Yang kedua, dan dia bercakap laju, segera bercakap untuk mendapat berita dan mendapat perhatian orang. Seperti kita sebut tadi ayatnya, waqsiti masyika wa'dud min sautik. Maksudnya perlahankan langkah kamu dan rendahkan suara kamu bila berkata-kata, sebab seburuk-buruk suara adalah suara kedai. Sebab macam mana suara kedai? Orang yang bercakap kuat untuk memotong percakapan orang lain. Itu yang akhlak yang tak baik lah. Akhlak yang tak baik. Okey. Dari
ada menyebutkan ni situ dan sidang pendengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan dia kata apa nama, kerana pulut santan binasa kan, kerana mulut badan binasa. Jadi kita kena jaga dari sudut percakapan kita percakapan kita, insya-Allah. Kalau kita boleh respon soalan-soalan daripada pendengar kita, silakan. Saya, okey. Banyak dah yang Ustaz kongsikan tu tadi. Cuma kita ni mampu ke tidak nak buat macam tu kan? Tengah dalam mood rahmatan lil alamin, mungkin semua boleh. Habis je macam mana kan? Bila manusia itu fitrah kan? Lagikan laut pun pasang surut, iman pun turun naik kan? Ni pula nak menyantuni, nak mencontohi Nabi setiap masa tu. Ada masa mungkin kita boleh. Mood tengah baik, okey. Kalau tengah marah, kita ya. Betul tu kena banyakkan istighfar Ustaz ya. Baik. Betul. Jom kita tengok apa yang dihantarkan oleh pendengar kita. Okey, antara yang berkongsi tadi sebut tentang wangi-wangian. Difokuskan kalau wangi ni lelaki. Perempuan pun nak juga wangi. Tadi ada soalan daripada pendengar kita ni. Kalau orang perempuan pakai wangi, macam mana? Takkan orang lelaki je wangi. Yang ni kita dah sentuh pada pertemuan kita lepas. Okey. Minyak wangi bagi lelaki, kata Nabi SAW, apa yang kuat baunya dan tersembunyi warnanya. Dan minyak wangi bagi wanita, bagi perempuan adalah yang terzahir warnanya dan tersembunyi baunya. Okey. Apa yang diambil daripada hadis ni sebenarnya, satu, orang perempuan boleh pakai minyak wangi. Dia bukan salah pakai minyak wangi, boleh pakai minyak wangi. Jadi tak ada masalah. Cuma kalau dia berwangi-wangian untuk Allah SWT, untuk menarik perhatian lelaki, itu hukumnya haram. Hukumnya haram, disebut sebagai penzina. Hukumnya haram. Itu untuk, memang kalau dia pakai minyak wangi untuk tujuan itu, untuk menarik perhatian tu, itu hukumnya haram. Tetapi minyak wangi yang maksudnya ialah yang terzahir warnanya, jelas sebab minyak wangi ni dia ada diperbuat daripada za'faran, ada dibuat daripada macam-macam. Dia ada warna. Sehingga kadang-kadang meninggalkan warna pada pakaian, kadang-kadang meninggalkan warna pada kulit. Bagi orang perempuan boleh, bagi orang lelaki Nabi tak benarkan. Okey. Tapi minyak wangi bagi lelaki dia kena kuat dan keras sebab orang lelaki ni dia badan dia berbau berbanding perempuan. Okey. Anda boleh rujuk juga dalam portal MyHead, Kementerian Kesihatan Malaysia, maksudnya bau badan tu. Memang ikut kajian orang lelaki lebih banyak yang memiliki masalah bau badan berbanding wanita. Yang kedua, orang lelaki ni lebih aktif berbanding wanita. Sebab itu dia lebih kerap berpeluh. Sebab itu okey. Bagi orang perempuan boleh pakai minyak wangi, tapi minyak wangi yang sekadar bau, dia bau dan orang sebelahnya bau. Bukan bila dia berada dalam satu majlis, bau wangi dia, ataupun kalau dia berjalan, bau wanginya tertinggal, sehingga menyengat ke hidung lelaki-lelaki ajnabi yang lain. Okey, lelaki ajnabi yang lain. Itu minyak wangi bagi perempuan. Bila sebut menyengat ke hidung lelaki ajnabi yang lain, bermaksud kalau nak pakai minyak wangi yang kuat baunya dalam rumah bersama mahram, bersama suami, bersama anak-anak, tak ada masalah. Tak haram hukumnya. Jadi ini memberi syarat bahawa orang perempuan boleh berwangi-wangian. Yalah, shampoo pun dah wangi dah. Bedak pun dah wangi dah. Kan? Dan deodorant pun dah wangi dah. Kadang-kadang sekarang ni ada sabun pencuci dah wangi dah. Jadi adakah tak boleh berwangian? Boleh. Cuma bukan wangian yang sangat jelas baunya. Itu yang disebut tentang itu, insyaAllah. Okey, seterusnya Rais RB tanya. Dia tanya tentang tu. Ustaz, bagaimana nak tahu cara nak baca hadis, adakah dalam keadaan lembut atau keras? Ni semangat ni kan. Islam. Dia baca hadis ni lembut ke keras ni? Okey. Sebab itu dia ada situasi dan keadaan. Kita pernah lihat baginda Rasulullah, dia berkhutbah dengan muka yang merah padam, muka yang apa nama? Sebab kalau Nabi SAW membicarakan tentang suatu perkara yang penting tu, baginda ia akan menguatkan suara. Tak ada masalah menguatkan suara untuk ni, bukan menengking. Dari sudut percakapan ni bukan Allah SWT. Semua percakapan kita ni jenis laju, lepas tu cakap kuat, bukan. Dia ada situasinya. Jadi kalau benda yang kita perlu tekankan, kita kena ni. Sebab tu kalau bincang, Nabi pernah berkhutbah dalam keadaan merah padam muka Nabi SAW sebab membicarakan tentang hukum. Menjaga tentang hukum dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keras. Dalam Quran pun kalau kita baca kan, dia ada juga ayat yang berkaitan dengan keras, ayat yang keras. Cuma dari sudut percakapan.
Nabi kita kena bijak dari sudut berkata-kata. Bukan, yalah ada orang yang Siti dan sedang pendengar yang dimati oleh Allah SWT sekalian, semua percakapannya dia kuat. Lepas tu seolah-olah macam dia nak menang dalam perbualan tu. Dia nak kalah. Tak nak kalah. Itu yang dilarang sebenarnya. Itu yang tidak mencontohi Nabi SAW. Jadi boleh. Tapi kalau nak ikut, boleh ikuti rancangan apa yang Siti kendalikan tu. Mutiara Hadis. Penyebutnya yang hadis. Mutiara Hadis. Hari Jumaat. Boleh ikut. Ya, hari Jumaat insyaAllah. Boleh ikuti Mutiara Hadis bagaimana cara-cara, dan boleh ajukan pada soalan pada Ustaz Bukhari. Ya, Ustaz dengar. Terima kasih Ustaz. Ya, Ustaz Bukhari untuk tanya macam mana nak baca hadis dengan yang terbaik ni. Tapi apa yang saya boleh komen tu insyaAllah untuk setakat ni. Okey, soalan satu lagi yang sempat kita raikan daripada pendengar kita yang tentang logat negeri tu. Ni siapa yang tanya ni? Zaitun Hassan. Ustaz, macam mana kalau logat negeri masing-masing ada yang kasar dan ada yang lembut? Nak macam mana? Tanah tumpah negeriku gitu. Masya-Allah. Okey. Pertama sekali kita bila masuk dalam satu kawasan atau satu negeri, iaitu pepatah Melayu dia disebut masuk kandang kambing lembek, masuk kandang lembu menguak kan. Sebenarnya kita kena faham dulu situasi, kena faham dulu keadaan satu-satu negeri itu. Memang ada negeri yang memang bahasanya macam kasar, tetapi sebenarnya bagi mereka lembut. Ya, bagi mereka lembut. Ada negeri yang lembut tapi macam kasar kan. Tapi Allah dia kena faham dulu tentang tu. Cuma kalau kita rujuk pada hadis Nabi SAW yang hadis yang telah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang percakapan Nabi SAW, dia kata baginda SAW berkata-kata tidak bagaimana kamu berbicara, kamu berkata-kata. Jadi kita kena fahamlah bila kita berbicara ni Nabi tak sama macam kita. Sebab kita kalau bercakap mungkin kuat, yang kedua kita bersambung-sambung